Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan recap chapter 7 iaitu Geometrical Optics. Okay, so topik ni ada 3 subtopik, so kita akan tengok satu-satu. Okay, so the first subtopic is reflection as spherical mirror. So, reflection tu adalah pantulan. Okay, so spherical mirror ada 2 types iaitu convex mirror ataupun concave mirror. Okay, so kalau kita nak lukis anak panah tu kan, kita akan buat dia incident ray and then kena pantul reflected ray. Okay, so disebabkan convex bentuk dia macam ni, jadi inilah arah radius kita lah kan, radius ataupun focal length. Okay, so katalah ni kan kalau kita buat bulatan, so ni kita cakap ni radius kan, tengah-tengah sikit lah radius. Okay, and then focal length tu akan separuh pada radius. Okay, sama juga concave, so kalau kita buat bulatan, so kita dapati arah radius ke sana and then focal length separuh pada radius. Okay, so ini adalah sign convention untuk tahu kamu punya U tu positif ke, V kamu positif ke negatif, R kamu positif ke negatif, focal length positif ke negatif. Okay, so remember kalau incident ray same side dengan IR, okay, maka nilai U akan jadi positif. Okay, kalau nilai RR same side dengan V, R dan F, maka nilai semua ni positif lah. Okay, so Miss tunjuk contoh dekat sini. Okay, katakanlah kalau kita ada objek dekat sini kan, so ini adalah kita punya U kan. Jadi kita dapati U kita same side dengan IR, maka nilai U kita akan jadi positif. Okay, okay, itu kalau contoh U. Cuba kalau kita bagi contoh kita bagi contoh V. Contohnya image kita dekat sini lah katakanlah. So image kita kat sini, maka ini adalah arah V kita kan. Sepanjang ni adalah V. Okay, so disebabkan V tak same side dengan IR, maka nilai V kita akan jadi negatif lah. Okay, tapi kalau image kita dekat depan ni, so this is our V, isn't it? So disebabkan V same side dengan RR dekat sini, maka kita cakap nilai V kita adalah positif. Okay, so itulah cara untuk kamu tengok sign convention lah. Okay, so untuk contoh untuk concave mirror, okay, adakah R kita ni yang dekat sini, R kita ni positif ke ataupun negatif? So kita tengok adakah RR same side tak dengan R same side tak dengan RR. Okay, so this is our RR, this is our radius, maka same side kan, jadi kita cakap radius kita positif. Okay, sama juga focal length kita juga adalah positif. Okay, so tu contohnya lah. Okay, so ni adalah equation yang digunakan untuk subtopik 7.1 iaitu this one, dua saja. Okay, and then remember kalau convex focal length dia negatif, ini kamu kena ingat lah, kalau focal length negatif dia diverging. Okay, tapi kalau concave focal length dia positif, maka dia converging. Okay, kenapa Miss nak emphasize pasal positif dengan negatifnya? Sebabnya kita tahu kalau F tu positif, dia converging. Okay, kalau dia converging, maka dia boleh hasilkan semua image ni lah, iaitu kamu ingat nak naik ride yang risky, this is risky, kena check rim tire untuk ke infinity dengan boom. Pandailah kamu ingat. Tapi kalau focal length tu negatif, so dia diverging, satu je image yang dia boleh hasilkan, iaitu virtual upright diminish. Okay, so ni kamu kena hafal lah. Okay, so remember image karakteristik, kalau virtual pasangan dia sentiasa upright. Okay, kalau real pasangan dia sentiasa inverted. Okay, tengok emphasize ni. Kalau virtual nilai V kita negatif, kalau real nilai V kita positif. Tapi kalau upright dia tegak, maka nilai height of image tu positif. Tapi kalau inverted, height of image tu akan jadi negatif. Okay, right, itulah subtopik 7.1. Lepas tu kita masuk subtopik 7.2 iaitu refraction at a spherical surface. Refraction tu adalah pembiasan cahaya, maka dia melibatkan dua medium yang berbeza. Selalunya adalah contohnya daripada udara, iaitu refractive index sama dengan 1, masuk ke dalam gelas, contohnya 1.33. Okay, so disebabkan refractive index yang berbeza, medium yang berbeza, maka berlakunya pembiasan cahaya. Okay, so kalau pembiasan cahaya dapat masuk dalam macam ni, IR, RR. So dia bezalah dengan cermin tadi. Cermin tadi kita cakap dia IR and then dia terpantul. Okay, so you have to know the difference lah. And then satu je equation yang ada, iaitu this equation. Okay, sama juga sign convention, nak tahu U positif atau negatifnya U, V, R dengan F ni, tengok same side tak dengan IR dan RR. Okay, okay, and then the last one is thin lenses. Sama juga, thin lenses menggunakan konsep pembiasan cahaya. Okay, so obviously
kita ada convex dengan concave. Okay, tapi untuk subtopik, untuk thin lenses ni, okay, convex focal length dia yang jadi positif. Okay, sebab mirror tadi terbalik. Mirror tadi tu kita cakap convex focal length dia negatif. Okay, remember tengok digest convex focal length dia negatif dekat mirror. Tapi bila dekat lens, dia punya convex nilai dia focal length dia positif. Okay, so dia converging. So remember what I said, kalau dia converging, maka image yang dia boleh hasilkan adalah right wrist rim infinitivum. Okay, so kat sini terbaliklah, concave dia jadi diverging. So dia negatif focal length dia, maka satu je image yang dia boleh hasilkan iaitu virtual upright diminish. Okay, so tengok type of lenses untuk convex. So ini biconvex, ini plano convex. Plano tu maksudnya dia ada flat surface lah. Okay, so kalau radius untuk flat surface ni kita panggil infinity. Okay, so and then kita ada convex meniscus, sebentuk dia macam bulan sabit macam ni lah. Okay, and then remember kalau soalan tu dia tak kasih lah gambar rajah convex meniscus, macam mana nak tahu kalau soalan tu merujuk kepada convex meniscus? Dia akan kasih radius convex dengan concave, tengok radius mana lagi kecil. Okay, kalau convex meniscus, radius convex akan jadi lagi kecil. Okay, so ini kamu akan faham kalau kamu jumpa soalan tu lah. Okay, and then untuk concave pula ada 3 type of lenses juga, iaitu biconcave. So dia kurus lah sebab dia duduk dalam gua. Lepas tu kita ada plano concave. Plano ni maksudnya ada flat surface. And then kita ada concave meniscus. So dia bulan sabit yang tak jadi macam ni. Okay, so remember macam mana nak tahu soalan tu merujuk kepada concave meniscus. Kalau dia tak kasih gambar rajah, dia akan kasih 2 radius. Tengok radius concave lagi kecil, maka dia adalah concave meniscus. Contoh kat sini, radius convex lagi kecil, maka dia adalah convex meniscus. Okay, so ada 3 soalan yang 3 equation yang kita boleh guna untuk thin lenses. This equation, and this equation. Again, the sign convention is also the same. Okay, so that is on chapter 7. Thank you.